sejahtera semua. Nama saya Nurul Fatihah binti Muhammad Jais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurin Jasmina binti Ibrahim. Saya Nurul Adira Amin. Hai, nama saya Bang Besi. Selamat sejahtera puan dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Prenjes. Assalamualaikum, nama saya Rabiatul Adawiyah binti Azmir. Untuk bahagian pengenalan disediakan oleh saya Nurul Fatihah dan rakan saya Nurin Jasmina. Kesan daripada pandemik COVID-19 telah melibatkan impak ke atas kesihatan mental. Peningkatan permasalahan mental dalam kalangan masyarakat Malaysia berlaku semenjak Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan. Hal ini disebabkan oleh norma baharu yang perlu dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Norma baharu ini telah memberi kesan negatif kepada kesihatan mental masyarakat Malaysia. Pandemik merupakan wabak yang menyerang dalam skop yang lebih besar dan terdekat dalam sesebuah masyarakat. Coronavirus merupakan sejenis virus yang menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. Akhir sekali, norma baharu merupakan peraturan yang diterima atau diterima pakai dalam sesebuah masyarakat. COVID-19 ini memberikan kesan buruk terhadap kesihatan, pendidikan, ekonomi, kewangan dan lain-lain. Rakyat dinasihatkan untuk terus kekal di rumah, memakai pelitup hidung dan mulut, kerap cuci tangan, menjaga penjarakan sosial dan sebagainya. Pada 18 Disember 2020, negara kita telah merekodkan kes harian baru sebanyak 1683 kes. Jumlah kes positif sebanyak 9081 kes. Terdapat sebanyak 435 kluster telah dilaporkan. Dan hari ini saya akan terang norma baharu yang kini semua masyarakat patuhi bagi memutuskan rangkaian pandemik COVID-19. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM, pada tahun 2020, masyarakat bertanggungjawab untuk mengamalkan norma-norma yang baru, iaitu masyarakat perlu kerap mencuci tangan dengan sabun ataupun hand sanitizer, dan masyarakat perlu memakai pelitup muka dengan betul serta mengelakkan 3S, iaitu mengelakkan kawasan yang sesak, kawasan yang sepi dan mengelakkan diri daripada bersembang dekat-dekat dengan orang lain bagi memutuskan rangkaian pandemik COVID-19. Isi yang pertama ialah bekerja dari rumah memberi cabaran besar kepada golongan pekerja. Apakah itu maksud bekerja dari rumah? Bekerja dari rumah adalah satu perubahan kaedah kerja dan ia merupakan salah satu norma baharu. Perubahan kaedah kerja yang dimaksudkan adalah perubahan organisasi dalam memberikan tugas dan tanggungjawab dengan melarang para pekerja bekerja di pejabat. Antara cabaran yang dihadapi oleh golongan pekerja semasa bekerja dari rumah ialah menguruskan rumah tangga, sambungan internet tidak stabil, kemudahan yang kurang berbanding peralatan yang ada di pejabat dan maklumat sulit yang hanya boleh dapati di tempat kerja. Cabaran yang dihadapi ini menyebabkan individu terpaksa menangguhkan kerja. Akibatnya, beban kerja bertambah banyak dan menyebabkan individu mengalami stres, risau dan hilang motivasi untuk melakukan tugasan. Oleh hal yang demikian, perkara ini telah mempengaruhi kesihatan mental pekerja. Individu merasa bimbang, takut dan cepat marah dan seterusnya boleh menjejaskan prestasi kerja mereka dan boleh mengugat produktiviti organisasi. Terdapat beberapa langkah untuk mengurangkan masalah kesihatan mental dalam kalangan pekerja. Antaranya ialah berkomunikasi dengan pasangan dan ahli keluarga, menyediakan ruang khas di rumah, mengamalkan keseimbangan antara kerja dan kehidupan, serta pihak majikan memberi sokongan supaya pekerja tidak keletihan fizikal dan emosi. Seperti yang kita ketahui, pelajar juga merupakan satu golongan yang terjejas sepanjang pandemik COVID-19 ini. Hal ini demikian kerana pusat pengajian yang diarahkan tutup sepanjang PKP dilaksanakan. Namun begitu, pelajar masih meneruskan pengajian secara atas target secara maya atau digelar sebanyak ini. Norma baru ini telah sedikit sebanyak mengganggu masalah kesihatan mental pelajar seperti mengalami kemurungan, stres dan juga tekanan. Oleh itu, pelajar seharusnya bijak dalam mengurus masa seperti membuat jadual peribadi. Selain itu, pelajar juga boleh melakukan aktiviti fizikal secara mingguan. Hal ini kerana aktiviti fizikal sangat berkait rapat dengan kesihatan mental seperti dapat menyeimbangkan tindak balas tekanan dalam otak.
samping itu, pihak kerajaan juga telah sedikit sebanyak membantu pelajar dari segi kewangan, pelan data dan peranti. Pelan data dan peranti diberikan secara percuma kepada golongan tertentu. Selain itu, pelajar juga dibenarkan untuk pulang ke kampus masing-masing secara perlahan. Assalamualaikum, saya akan menerangkan stay at home meningkatkan masalah kekeluargaan yang tidak diingini. Memang merupakan tempat yang paling aman bagi sebahagian keluarga, tetapi juga seumpama neraka dunia bagi sebahagian keluarga. Hal ini kerana terdapatnya masalah kekeluargaan dalam sebuah institusi kekeluargaan tersebut. Yang bedanya cuma, ada masalah yang boleh diselesaikan dengan perbincangan yang rasional antara ahli keluarga. Tetapi, ada juga yang terpaksa menjadi mangsa dera oleh ahli keluarga sendiri. Antara faktor yang menyebabkan itu berlaku adalah tekanan dan perselisihan faham yang berpunca daripada masalah-masalah cukup besar untuk mereka hadapi ketika PKP ini. Dan apabila seseorang individu tersebut mengalami kemonongan dan keresahan atas pelbagai faktor, individu tersebut akan merasakan seperti terkurung di rumah sendiri dan tidak dapat bernafas dengan lega. Terdapat kes di mana ibu bapa menekankan anak-anak dalam kehidupan dan juga sebaliknya berlaku. Dan perbalahan antara suami isteri turut berlaku sehingga menyebabkan peningkatan kes penceraian ketika PKP ini. Contohnya, WAO menerima sebanyak 14% peningkatan berhubung kes keganasan rumah tangga melibatkan wanita. Jadi, kita sebagai rakyat Malaysia perlulah sentiasa mengambil berat terhadap sekeliling dan hubungi talian bantuan secepatnya jika terdapat bukti. Sekian, terima kasih. Ketidakstabilan ekonomi negara membawa permasalahan bagi golongan tertentu. Hal ini berpunca daripada yang pertama, PKP dijalankan dan banyak sektor yang terjejas. Seperti yang kita telah sedia maklum, pada 18 Mac 2020, kerajaan telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan yang pertama, iaitu PKP Fasa 1. Antara syarat PKP Fasa 1 adalah hanya sektor penting sahaja yang dibenarkan beroperasi, manakala sektor lain tidak dibenarkan, seperti perniagaan. Maka secara tidak langsung, perniagaan ini diberhentikan operasi secara sementara dan menyebabkan mereka kerugian. Yang kedua, sektor pekerjaan terpaksa membuang pekerja. Hal ini kerana mereka perlu mengurangkan perbelanjaan, terutamanya dari segi membayar gaji pekerja. Dan yang ketiga ialah peluang pekerjaan pada masa kini adalah sangat terhad. Hal ini kerana sektor pekerjaan atau syarikat memerlukan pekerja yang benar-benar mahir, yang berpengalaman dan berpotensi untuk meminimalkan pekerja. Hal ini secara tidak langsung telah meningkatkan statistik kesihatan mental di Malaysia. Maka antara langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk mengurangkan masalah ini ialah yang pertama, mereka yang tidak bekerja ataupun dibuang kerja boleh memulakan perniagaan sendiri sebagai inisiatif untuk mendapatkan sumber pendapatan seharian. Yang kedua, individu boleh menjalankan perniagaan secara atas talian, iaitu e-commerce, yang mana e-commerce ini lebih dekat dengan pengguna pada masa kini. Untuk kesihatan mental masyarakat yang semakin meningkat, kegerapan pembelian secara atas talian menukarkan sistem perkhidmatan penghantaran bagi sesebuah kurir adalah salah satu faktor. Kurir adalah ejen ataupun pengesuri yang bertugas untuk menghantar sesuatu berita, dokumen barang dan lain-lain yang dipesankan dari satu tempat ke satu tempat lain yang ditetapkan. Maka, bagi sesebuah kurir, mereka perlu menghadapi tekanan untuk menjaga kesihatan diri semasa menghantar bungkusan ke pelanggan. Oleh itu, pekerja-pekerja seperti Pos Malaysia telah melakukan tugas secara berterusan dengan melaksanakan peran mitigasi dan langkah alternatif untuk meningkatkan kapasiti dan menyumbangluarkan tenaga kerja tambahan untuk mempertingkatkan operasi mereka supaya boleh menguruskan permintaan yang lebih tinggi. Kerajaan juga mewajibkan penghantar makanan untuk menjalani saringan kesihatan di klinik kesihatan sebelum menjalankan tugasan mereka. Public Health Malaysia juga mengenarkan beberapa pengendalian perkhidmatan COD yang perlu dipatuhi oleh kurir dan pengguna supaya masyarakat masing-masing melindungi kesihatan diri sendiri dan juga mengelakkan mental mereka daripada perasaan yang cengeng. Kesimpulannya, COVID-19 sudah bersama dengan kita selama setahun.
Rakyat Malaysia turun perlu mematuhi SOP dan memberi perhatian tentang kesihatan mental diri sendiri maupun masyarakat setempat. Menurut Astro Amani, masyarakat perlu menganggap diri sendiri sebagai petugas barisan hadapan dan terus mengamalkan norma baharu dalam usaha membantu kerajaan memerangi penularan COVID-19.